Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada amalan-amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan kita bahas daripada poin yang ke-6 ataupun permasalahan yang ke-6, iaitu berkenaan dengan tawassul dengan jah Nabi dan juga orang-orang saleh yang telah meninggal. Jadi kita dah bahas pada perbahasan awal sebelum ni, iaitu berkenaan dengan definisi tawassul. Tawassul ni ada beberapa keadaan yang kita kena faham dulu sebelum pada kita nak masuk pada bab yang kita nak bincang ni, iaitu bertawassul dengan jah Nabi. Jah Nabi ni ialah maksudnya pangkat Nabi, dan bertawassul dengan orang saleh yang telah meninggal dunia. Yang pertama kita kena tahu tawassul biha dalam Al-Quran, ya tawassalu biha. Dalam kitab-kitab disebut tentang perbahasan bab ya tawassalu biha, bertawassul dengannya, iaitu dengan sesuatu. Dan yang kedua ialah ya tawassalu ilaiha, bertawassul kepadanya. Jadi ini ada dua benda yang kita kena faham. Pertama, bertawassul dengan sesuatu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. An taj'ala bainahu wa bainallahi wasaid, menjadikan di antara diri dia dengan Allah Azza wa Jalla itu perantaraan. Okay. Yang ni kita dah sebut sebelum ni, ianya ialah isu khilaf di kalangan para ulama, iaitu bertawassul dengan sesuatu untuk mendapatkan kemustajaban doa dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita nak berdoa direct pada Tuhan, kita tak buat, kita buat dengan cara kita ambil sesuatu sebagai perantaraan, yang mana sesuatu ni akan bawa doa tu kepada Allah Azza wa Jalla, akan menjadi pemudah untuk didengari doa itu. Yang kedua ialah bertawassul ilaiha, kepadanya. Bertawassul kepadanya ni dalam perbahasan lain dia disebut dengan nama istighatsah. Minta terus pada benda tu, direct hajat kita sebut benda tu. Kita sebut dan kita minta kepada benda tu, tak sebut lagi Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi perbahasan kita pada isu yang ke-6 ni ialah berdoa kepada Allah tapi ada perantaraan. Bukan berdoa pada benda tu bawa pada Allah Azza wa Jalla. Bukan. Kita sebut satu-satu benda ni sebagai satu penaik nilai pada doa kita. Maksudnya doa kita tu kita rasa tak berapa kuat, lalu kita ambil sesuatu, kita sebut, kita sulami dalam doa itu nama orang tu, pangkat orang tu, untuk mendapat lebih kuat keberkesanan doa tu. Itu yang kita nak bahas ni. Okay. Jadi pertama kita kena tahu, tawassul ada yang masyru', yang kedua ada yang ghairu masyru', iaitu tawassul yang boleh, yang tidak ada khilaf padanya, dan tawassul yang tak boleh ataupun yang dilarang.
Tawassul yang boleh confirm dah kita tahu ialah bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang ni tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kita guna nama-nama Tuhan, lalu kita minta dengan kemuliaan nama itu untuk kita makbulkan hajat, untuk dapat makbulnya hajat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bertawassul dengan amal saleh yang telah dilakukan. Kita ada buat sesuatu amal yang kita rasa amal tu besar dan boleh beri kesan, maka kita sebut amalan yang kita buat, bukan amalan orang lain, amalan yang kita buat. Lalu kita pun jadikan amalan itu sebagai perantaraan. Yang ketiga ialah bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Yang ni pun tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang membolehkan bertawassul dengan orang hidup ni banyak dari dalil dia. Kalau kita tengok dalam buku ni, dia bawa dari dalil umum, seperti mana yang disebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 35, bila mana Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwa kamu pada Allah dan carilah wasilah, sesuatu yang boleh menyampaikan kamu dengan kehendak kamu, permintaan kamu. Wajahidu fi sabilihi, dan kamu bersungguh berjuanglah di jalannya, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu mendapat kejayaan. Bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup, sama ada dia nabi ataupun dia orang-orang mulia, sama ada daripada kalangan sahabat ataupun daripada kalangan tabi'in, orang yang sempatlah ni, ataupun di kalangan mana-mana orang yang kita rasakan orang tu saleh dan dia masih lagi hidup, batang tubuh dia tu duk wujud lagi. Yang ni pun tidak ada khilaf di kalangan para ulama, benda tu boleh dan dibenarkan. Yang kita nak bincang ni ialah bertawassul dengan nabi bagi kita akhir zaman ni, sebab kita semua setuju Nabi dah wafat. Kita semua setuju Nabi SAW telah pun wafat. Yang orang pergi ziarah ke Madinah tu, itulah kubur Nabi, petanda kepada Nabi dah wafat. Cuma keberadaan Nabi di alam barzah sememangnya tidak akan sama dengan keberadaan orang lain di alam barzah, kerana kemuliaan dia seorang Nabi dan Rasul. Dan juga bertawassul dengan orang saleh yang zaman dia hidup tu dia saleh dengan sebab keilmuan dia, saleh dengan sebab ibadah dia, dan dia pun telah meninggal. Yang kita nak bahas ni yang ini, yang memang tak dinafikan. Pada isu ni ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma saya nak sentuh sikit by reality yang kenapa bab ini dimasukkan dalam ni. Pertama, kita balik dari segi teks asal, dari segi arahan asal. Bila mana Tuhan sebut tentang bila mana kamu ada masalah, ada hajat, ada apa-apa saja yang membantutkan urusan kamu di dunia, kita tak sihat sehingga kita terhalang daripada kehidupan biasa, rezeki kita tak berapa luas, sempit, sehingga kita terhalang nak buat banyak benda dalam hidup, terganggu komitmen-komitmen penting, terganggu urusan-urusan penting. Tuhan kata, bila mana kamu duduk dalam keadaan macam ni, susahlah, ada hajat. Apa Tuhan sebut? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu arahan asal, itu arahan awal. Bila mana kamu berdoa kepada aku, Tuhan kata aku akan mustajabkan. Dalam ayat lain Tuhan sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mana hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memustajabkan doa orang-orang yang berdoa bila mana dia berdoa. Ayat-ayat ni Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran. Kita baca ayat ni menunjukkan satu orang hamba, dia ada masalah, dia boleh direct pada Allah Azza wa Jal. Dan Tuhan tak sebut pun syarat-syarat minimum ataupun syarat-syarat yang perlu ada sebelum kamu berdoa. Maknanya tak kira kamu orang saleh, kamu orang yang tak berapa baik, kamu orang yang terlibat dengan dosa besar, kamu orang yang terlibat dengan dosa kecil, dosa besar pun jangan tak buat. Maknanya keumuman ayat tu menunjukkan satu orang dia tak perlu ada perantaraan, dia boleh direct kepada Allah Azza wa Jalla. Keumuman, saya nak sebut dari segi keumuman dia dulu, dari segi umumnya. Bila mana ada masalah,
satu orang tu dia berdoa direct kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam berdoa sudah pasti menunggu jawapan pada doa tu tak sama setiap orang. Setiap orang dia nak tunggu kesan daripada doa yang dia minta, yang dia panjatkan tu, ada lama, ada sekejap, ada yang dah termakbul tapi dia tak perasan. Cuma dalam bila mana kita bercakap tentang bab tawassul ni, antara part yang tak boleh dilalaikan dan dipisahkan ialah bab fiqhud doa, fiqh dalam berdoa. Ini bab yang tak boleh dipisahkan. Sebab apa keluarnya isu tawassul ni? Isu tawassul akan keluar bila mana doa yang dipanjatkan oleh satu orang, dia rasa tak power doa tu, dia akan keluar isu ni. Kalau doa dia mustajab, tak ada isu lagi untuk bincang tentang istighathah, tak ada isu lagi nak bincang tentang tawassul. Sebab dia doa dia dapat, dia doa dia dapat. Jadi tak ada isu dah nak tawassul nak apa. Walaupun kalau kita tengok pada zaman Nabi, ianya menjadi perbuatan sebahagian para sahabat. Antaranya ialah Uthman bin Hunayf. Ini hadis yang terkenal. Hadis Uthman bin Hunayf ni, bila mana datang satu orang, Uthman bin Hunayf ni seorang sahabat lah. Datang satu orang buta, satu orang yang buta. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, ud'uli, wahai Rasulullah, doakan pada aku an takshifa anni basari, supaya aku ni celik balik. Lalu Nabi pun kata pada dia, awalam tasbir, kenapa tak sabar? Kenapa nak kena berdoa supaya dicelikkan balik mata? Kenapa nak kena minta benda ni? Maknanya Nabi macam nak beritahu, kalau kamu sabar, kamu buta ni lebih baik berbanding kamu minta supaya dicelikkan. Alasan lelaki ni ialah dia kata tidak ada orang yang boleh menunjukkan dia jalan untuk ke masjid bila mana datang waktu salat. Jadi Nabi doakan dan akhirnya dia dapat. Cuma nak sebutnya ialah bagaimana lelaki ni dia datang jumpa Nabi waktu Nabi hidup. Dia datang jumpa Nabi waktu Nabi hidup. Jadi para ulama yang membolehkan, dia gunakan hadis ni sebagai dalil. Selain daripada itu ialah hadis riwayat Bukhari tentang perbuatan Umar Al-Khattab. Bila mana berlaku kemarau di Madinah, dia bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Dia tak lagi bertawassul dengan Nabi sebab Nabi dah wafat. Jadi nak sebut para sahabat dari segi connection diorang dengan Allah Ta'ala mestilah lebih kuat daripada kita umat akhir zaman ni. Dari segi lakunya doa dia, bila mana dia sebut, lebih laku doa dia orang pada doa kita. Sebab ini golongan yang berjuang bersama dengan Nabi, ini golongan yang telah dites, diuji untuk berkorban untuk agama, dan dia orang boleh buat. Adapun kita tergantung. Kita tak tahu sama ada kita ni laku tak laku. Cuma kita agak-agak jelah. Kita punya doa ni Tuhan dengar ataupun tidak. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau kamu ada problem, kamu tak perlu ada perantaraan. Itu dari segi keumuman. Dan Tuhan sebut beberapa prasyarat melalui hadis Qudsi. Bila mana satu orang tu berdoa, dia kena yakin. Kalau dia berdoa main-main, kalau dia berdoa tak bersungguh, maka percentage, orang kata apa, peratusan untuk doa itu laku makin berkurang. Itu benda yang kita tahu. Yang jadi isunya zaman kita, dia bukan macam zaman Nabi, bukan macam zaman sahabat. Bila mana ada problem, mereka pergi tawassul, mereka pun telah berdoa bersungguh-sungguh. Lalu dia orang nak kuatkan lagi doa tu, dia orang pergi jumpa orang saleh yang masih hidup untuk mendapatkan kekuatan doa. Yang jadi problem dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, dan apa yang nak dibincang dalam buku ni ialah malasnya orang-orang yang berdoa, dan akhirnya nak pergi jalan pintas terus direct kepada tawassul. Malas. Poin dia ialah malas. Malas berdoa, tak bersungguh dalam doa, lalu nak pergi ke cara yang lebih mudah, pantas, instant, maknanya cara yang segera. Itu yang nak dibahaskan dalam ni. Iaitu kita punya surrounding, persekitaran zaman sekarang tak sama dengan persekitaran zaman Nabi. Dari segi masyarakat, dari segi komuniti. Zaman Nabi bukan orang-orang yang malas berdoa, bukan orang-orang yang kurang yakin dengan Tuhan. Mereka ialah komuniti yang rajin berdoa, komuniti yang masih lagi berkualiti ibadah dia, komuniti yang masih lagi dekat dengan syariat, masih lagi menjunjung syariat pada tempat yang tertinggi. Tapi berbeza dengan zaman kita,
bila mana syariat dicalarkan, bila mana kebiasaan-kebiasaan yang benar diasingkan, sunnah-sunnah yang tak asing diasingkan. Itu antara sebab kenapa isu ni dibincang. Sebab ada orang dia nak pergi jalan yang lebih mudah, lalu dikoreklah sudut-sudut yang membolehkan perbuatan itu, sedangkan diri sendiri tidak pun berusaha, diri sendiri tidak pun berdoa dengan bersungguh-sungguh, belum letih lagi badan. Sebab manusia ni ada satu sifat, iaitu dia cepat berkeluh kesah. Allah Ta'ala sebut khuliqal insanu min ajal, telah diciptakan manusia itu tergesa-gesa. Dia rasa lambat dia doa, dia nak pergi jalan pintas. Bukan hanya pada urusan akhirat, urusan dunia pun macam itulah manusia. Dia tak puas hati, dia nak cepat, dia fikir macam mana nak potong queue, macam mana nak langgar undang-undang ni. Ini normal bagi seorang manusia. Cuma dalam bab ni, manusia dia tidak ada jalan pintas. Walaupun dia guna tawassul yang terkuat, tapi kalau Tuhan tidak mahu mendengar, maka dia tak akan dapat. Cuma pada pagi ni saya nak fokus pada dalil-dalil yang menjadi pegangan ulama harusnya bertawassul dengan pangkat Nabi dan orang-orang saleh. Tadi sekadar intro untuk kita nampak balik. Cuma problemnya sekarang ialah kita kena tahu realiti masyarakat. Realiti masyarakat zaman Nabi dengan realiti masyarakat zaman sekarang ialah masyarakat yang rajin berdoa dan masyarakat yang malas berdoa tapi nak guna kaedah tawassul. Kalau yang rajin berdoa padan, dia nak tawassul, maknanya dia cuba untuk kuatkan permintaan. Tapi ada setengah orang dia tak pernah berdoa langsung, tak bangun malam pun lagi, terus nak pergi tawassul. Dan tawassul pula dengan tawassul benda-benda yang masih lagi ada perbincangan, boleh tak boleh. Tak tawassul dengan orang saleh yang hidup, nak pergi lagi ke kubur orang yang dah mati. Itu problem dia, itu permasalahan dia. Okey, sekarang kita tengok dari segi dalil dulu. Okey, pada muka surat 193, penulis dia latangkan satu subtopik ataupun satu perbahasan dalam isu yang keenam ni, iaitu dalil yang menjadi pegangan ulama yang mengharuskan tawassul dengan jah Nabi. Jah maksudnya pangkat dan orang-orang saleh. Okay, sini saya nak baca sikit beberapa benda yang dia sebut. Pertama dia kata, sebenarnya tidak terdapat dalil yang menjelaskan persoalan tawassul di atas merupakan persoalan yang telah diijma'kan. Maknanya tidak ada ijma' pada isu ni khilaf. Okay. Malah tidak terdapat dalil yang boleh dijadikan pegangan kerana dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang mengharuskan adalah berdasarkan dalil-dalil yang lemah dan maudhu'. Okey, itu intro dia. Maknanya golongan yang kata boleh berdoa, bertawassul dengan menggunakan pangkat Nabi, dia punya pegangan, dia punya dalil itu lemah, kebanyakannya lemah dan maudhu'. Boleh jadi dalil itu tak berkait pun dengan apa yang nak dibincang. Maknanya istidlal dia tak ada kena mengena. Illah dia sebab nak kaitkan boleh dengan dalil itu langsung tidak ada connection, tidak ada hubungan. Okey, kita tengok. Malah turut melibatkan perkara yang syubhah, jelas tak jelas. Okey, yang lebih lemah daripada sarang labah-labah. Itu disebut oleh penulis. Okey, antara dalil yang digunakan ialah dalil umum, iaitu surah Al-Maidah ayat 35. Bila mana Allah Ta'ala kata wabtaghu ilaihil wasilah. Tadi kita dah baca ayat ni. Bila mana Allah Ta'ala kata dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya, iaitu boleh menyampaikan diri kamu kepada Tuhan. Kalau kita tengok dalam kebanyakan tafsir, dia orang cuba tafsir perkataan al-wasilah tu apa. Kalau kita tengok tafsir-tafsir yang masyhur, antaranya Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir lain, termasuk juga Jalalain, dia orang akan datangkan qaul daripada Abdullah bin Abbas yang mengatakan al-wasilah di sini maknanya ialah al-amalus salih, amal salih yang dilakukan oleh orang perseorangan. Amal salih dia tu dia sebut waktu dia berdoa, bukan amal salih orang dia tumpang, lepas pada tu dia guna amal salih orang tu untuk lakukan doa dia, bukan. Okey, ataupun firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57, iaitu Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu masing-masing mencari jalan
mendampingkan diri kepada Tuhannya dengan melakukan ibadah. Itu kebanyakan yang disebut. Okey. Kita tengok apa komentar penulis yang disebut sini. Dia kata, golongan yang mengharuskan tawassul dengan jah Nabi tanpa mengira sama ada baginda hidup ataupun wafat, berpendapat ayat di atas menyuruh orang-orang beriman supaya mendekatkan diri kepada Allah dengan pelbagai jenis perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Pelbagai jenis, maknanya apa-apa saja yang difikirkan munasabah akan digunakan. Okay. Bertawassul kepada Nabi dalam berdoa termasuk perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Itu benda yang dah kita setuju. Okay. Dalam analisis dalil, dua ayat tu, iaitu ayat yang ke-35 daripada surah Maidah dan juga ayat yang ke-57 daripada surah Al-Isra, penulis dia ada datangkan analisis dalil tentang ayat ni. Okay. Dia kata, bagi menganalisis dalil di atas, suka dinyatakan Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan dalam tafsirnya, maksud wasilah ialah mendekatkan diri dengan Allah dengan cara melakukan amalan yang diredai sahaja. Wasilah dengan makna al-amalul mardah. Wasilah dengan makna amalan yang diredai. Bukan kubur orang, bukan tubuh batang tubuh orang saleh, bukan. Okay. Al-Hafiz Ibnu Katsir pula mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Abdullah bin Katsir, As-Suddi, Qatadah dan lain-lain. Maksud wasilah dalam ayat tersebut ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amalan-amalan yang diradai olehnya. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh imam-imam terkemuka Islam dan tidak ada perselisihan di kalangan ahli tafsir berkenaan dengan hal ini. Maknanya yang paling top bila mana kita nak faham Tuhan kata wabtaru ilaihil wasilah ataupun yabtaruna ila rabbihimul wasilah, al-wasilah itu bukanlah maksudnya pergi jumpa orang, tapi kamu kena buat sesuatu yang Tuhan boleh tengok. Kamu kena buat some effort, kamu kena ada satu sikit usaha untuk menunjukkan kamu ni bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri pada dia. Dengan usaha itu melakukan doa kamu. Sebab tu saya sebut yang paling terbaik ialah make effort, buat usaha. Tak boleh tumpang orang. Sebab tumpang orang, urusan dunia pun orang tak suka, apatah lagi urusan akhirat. Walaupun tak dinafikan, pada isu ni ada khilaf, tapi yang paling kuat ialah orang yang telah berusaha untuk beramal soleh. Dengan amal soleh dia itulah, lalu dia gunakan amal soleh dia tu untuk dia dapatkan doa yang mustajab. Sebab apa? Sebab orang saleh yang kita nak pergi minta doa dia tu, imma dia dah mati ke ataupun dia masih hidup, dia pun orang macam kita, cuma dia rajin doa, kita malah. Sama je. Sepatutnya kita boleh sama taraf dengan dia, tapi sebab kita malah, kita nak lalai, kita berkawan dengan orang tak ketahuan hala, tu yang kita jadi gelong, tu yang jadi doa kita tak laku. Sebenar ke? Dari segi kebolehan, bakat, kemampuan, sama je macam orang tu. Ini saya nak sebut dari segi problem masyarakat. Dia malah, dia nak tampung korang. Okay. Sebab tu Zakbar pernah tulis buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri ni. Ini ialah isu yang berlaku dalam masyarakat. Isu yang berlaku. Hatta pada isu akhirat pun nak pergi tumpang orang. Isu dunia tu confirm lah nak tumpang orang. Isu akhirat pun nak tumpang orang. Masih lagi malah, masih lagi tak nak berusaha. Sedangkan Tuhan sebut kebaikan itu ada pada orang yang berusaha. Kebaikan itu ada pada orang yang berusaha. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut sini. Dia kata, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, manusia yang menyembah jin terus menerus sebelum pada itu lagi dia sebut, dia kata menurut keterangan salah seorang sahabat kanan Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ayat di atas diturunkan kepada segolongan orang Arab yang menyembah segolongan jin. Ini yang disebut dalam An-Nawawi Syarah Sahih Muslim, iaitu Al-Minhaj. Iaitu ayat ni turun sebab ada satu kelompok bangsa Arab
bila mana dia orang ada problem, dia orang akan pergi pada jin yang disangka penjaga kepada kelompok dia orang. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Jin-jin yang disembah itu akhirnya memeluk Islam, manakala manusia yang menyembah jin itu tidak mengetahui jin itu dah masuk Islam. Maknanya dia orang masih lagi syok sendiri, duk sembah. Jin tu memang asal duduk di kalangan dia orang. Akhirnya jin tu dengar Quran, masuk Islam. Jin tu tinggalkan lembah dia orang. Tiba-tiba yang ganti jin tu ialah syaitan yang jahat, pun daripada bangsa jin, duduk mengaku nama sama dengan jin sebelum ni. Jin tu dah masuk Islam dah tak peduli dah. Okay. Itu yang disebut dalam sebahagian kitab-kitab tafsir. Dan sebab apa orang tu masih lagi duk cari wasilah? Sebab apa yang dia minta dapat daripada jin yang jahat yang baru datang tu, ataupun syaitan. Okay. Ini antara sebab manusia dia tertipu. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud kata, sedangkan jin yang telah mereka sembah dulu, minta tolong dulu, telah masuk Islam pun dan dia orang tak tahu. Macam mana Abdullah bin Mas'ud tahu jin yang dia orang sembah tu dah masuk Islam? Ada satu hadis riwayat Abu Daud ataupun riwayat Ahmad, saya tak pasti sama ada antara dua tu lah. Okay. Dah pernah baca dulu, lama dah baca. Okay. Nabi pernah minta Abdullah bin Mas'ud ni jadi peneman Nabi untuk pergi ke satu lembah luar sikit daripada Madinah. Berjalan sampai satu tempat yang dah tak ada orang duduk dah situ. Akhirnya Nabi pun suruh Abdullah bin Mas'ud, kata, duduk sini, jangan bergerak. Akhirnya Nabi buat satu garisan. Ada dua riwayat. Garisan tu garisan straight, dia macam ada satu garisan je lah, garisan panjang. Nabi kata jangan lepas garisan ni, duduk sini je. Ada sebahagian riwayat kata Nabi buat bulatan mengelilingi dia. Nabi kata apa jadi jangan keluar, apa jadi jangan keluar. Nabi suruh dia duduk situ. Dan akhirnya Nabi pun pergi ke satu kawasan depan sikit pada dia, jauh sikit pada dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi hilang pada pandangan aku. Sebahagian riwayat kata ada asap yang mengelilingi Nabi, kepulan asap, Nabi hilang. Tak lama lepas pada tu Nabi keluar balik. Okay. Maknanya Nabi pergi sampaikan risalah kepada bangsa jin. Nabi cerita tentang tauhid pada mereka. Akhirnya jin-jin yang menguasai lembah-lembah dan kabilah-kabilah tertentu ini, mereka tinggalkan kabilah-kabilah yang masih lagi minta pertolongan dengan mereka. Sebab itulah turunnya surah jin tu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, ketika mana sekelompok jin mendengar bacaan Al-Quran, mereka kata kami telah dengar satu benda yang dibaca dan benda tu ajaib. Ini jin. Jin yang duduk di mana? Jin yang duduk di lembah-lembah. Sebab orang Arab dia ada satu tabiat, dia orang akan duduk di satu lembah. Sebab lembah ni tabiat dia ada air. Di mana ada air, di situlah orang duduk. Okay. Bila mana dia duduk, dan sikap orang Arab ni, dia akan berkumpul pada komuniti dia orang. Kabilah ni lah, satu kampung tu. Orang luar tak akan masuk. Okay. Jadi bila mana benda tu wujud, sistem kehidupan macam tu wujud, dia ada satu lagi problem, iaitu ada kepercayaan lembah ni dimiliki oleh kabilah ni, dan kabilah ni dia ada satu jembalang yang jaga dia. Macam kita lah juga orang Melayu secara keseluruhan. Sebab Melayu ni banyak. Kita tanah Melayu ni Melayu lah, kita tak boleh nak trace kita ni daripada Melayu belah mana. Dia beza dengan Indonesia. Indonesia dia ada Melayu Minang, dia ada Melayu Jawa, dia ada Melayu Banjar. Kita ni ada benda tu, tapi benda tu kita tak ambil kisah sangat. Jadi kita tahu, kadang-kadang kita bawa nasab Banjar. Sedangkan kita pergi ke Indonesia, orang Jawa dengan orang Minang bergaduh. Di Malaysia orang Jawa dengan orang Minang boleh belanja makan pun. Isu tu tak besar. Okay. Tapi dalam sebahagian masyarakat ni ada jembalang yang jaga kita. Okay. Dia orang dah tinggalkan semua kabilah-kabilah tu. Dia orang dah masuk Islam, dah dengar Quran. Sebab tu dalam surah Jin Allah Taala sebut, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada lagi satu kelompok manusia minta tolong dengan geng-geng jin ni, tidak bertambah pada mereka yang buat benda ni melainkan kesesatan.
Sebab itulah tak dinafikan. Walaupun isu ni saya pergi luas sikit. Sebahagian orang yang pergi bertawassul di kubur, ni tawassul yang ada larangan padanya. Lalu dia balik daripada tawassul di kubur tu, dia dapat mimpi. Dia tak kena ganggu macam kena kacau apa semua, bukan. Kacau yang menakutkan. Dia cuma dapat mimpi yang menyebabkan dia syok sendiri. Lepas dia pergi kubur orang ni, masuk dalam mimpi dia. Dalam mimpi dia ada satu lembaga, ada satu orang mengatakan dialah pemilik kepada kubur yang dia pergi ziarah tadi. Doa kamu aku dah sampaikan. Sedangkan yang datang menjelma itu adalah syaitan. Benda tu boleh berlaku. Lalu korang tu syok. Sebab apa syok? Sebab apa yang dia minta jadi, dapat. Itu trik syaitan. Itu ialah kaedah syaitan. Saya bukan nak kata orang buat tawassul tu semua terlibat ataupun terkena benda ni. Cuma saya nak kata ada part yang kita boleh dapat dengan cara bersih, tapi tiba-tiba kita nak pergi dekat satu laluan yang memang bahaya. Laluan yang elok ada, iaitu kamu buat amal soleh, kamu pun berdoa. Contoh, kita ada hajat, sebelum berdoa pada Allah Ta'ala, puasa dulu malam sebelum berdoa tu. Ataupun ambil time, kita agak, aku ni ada hajat besar, okay, sebelum nak buat permintaan khusus dengan Tuhan, nak bangun malam tu, sedekah dekat orang dulu, puasa dulu beberapa hari. Waktu berdoa tu sebut, sebelum ni aku dah sedekah, sebelum ni aku dah puasa, aku dah tolong orang ni. Itu cara betul. Yang tu tak ada khilaf. Yang tu paling secure, paling safety nak buat, paling selamat. Itu pun tawassul, tapi dengan amalan soleh dia sendiri. Okay. Tapi kalau kita pergi di kubur, boleh, tapi dia laluan yang agak bahaya. Dia lebih berselekoh, lebih berliku berbanding laluan tadi. Dan kadang-kadang kita terhumban dalam selekoh tu, kita tertipu, kita rasa betul. Itu yang nak saya sampaikan. Okay. Kemudian dia datangkan lagi, syarah dia sebut, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, manusia yang menyembah jin terus menerus, menyembah jin itu sedangkan jin sendiri tidak menyetujuinya. Ini dia buat sikit elaboration daripada kata-kata pandangan daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata sebab turun ayat ni ialah perbuatan sebahagian masyarakat Arab jahiliah yang menyembah jin. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka yang sembah jin yang mendampingi mereka itu, sebenarnya jin pun tidak bersetuju dengan apa yang mereka lakukan, kerana mereka telah memeluk Islam. Mereka menjadi alat yang dijadikan sebagai wasilah oleh orang-orang yang menyembah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan pendapat muktamad yang berkaitan dengan tafsir di atas. Mana yang nak sebut pada kita bahawasanya memang akan ada unsur campur tangan jin. Sebab apa? Sebab jin yang jahat ataupun syaitan ni ialah makhluk yang tak dapat kita trace dengan panca indera kita. Itu antara sebab dia boleh ambil kesempatan. Okay, kita tengok lagi apa yang dia sebut pada analisis hadis. Syekh Nasiruddin menjelaskan dalam kitabnya At-Tawassul, antara yang peliknya ialah setengah orang yang mendakwa mempunyai ilmu biasa berdalilkan dengan dua ayat yang lalu bagi membuktikan harus bertawassul dengan zat para nabi atau hak mereka atau kehormatan mereka. Berhujah dengan dua ayat tersebut dalam persoalan yang disebutkan di atas adalah satu pendalilan yang lemah, kerana tidak sabit daripada segi syarak yang tawassul sebegitu rupa sebagai tawassul yang disyariatkan dan digalakkan. Maknanya direct pergi kepada orang yang telah mati. Orang yang hidup ni tak ada isu, orang yang telah mati. Okay. Kerana itu pendalilan dengan dua ayat di atas tidak pernah dilakukan oleh mana-mana tokoh generasi salafus saleh yang awal, dan mereka tidak menggalakkan bertawassul dengan sebegitu rupa. Sebaliknya, apa yang mereka fahami ialah Allah memerintahkan mendekatkan diri dengannya melalui amal saleh yang dilakukan oleh diri sendiri. Itu poin dia. Okay. Beliau juga menyatakan dalam kitab beliau At-Tawassul, jelas daripada Alkitab dan As-Sunnah, amalan saleh yang diterima perlu lengkap dengan dua perkara penting, iaitu yang pertama, hendaklah seseorang itu melakukannya dengan mengqasadkan kerana Allah, dan yang kedua, hendaklah amalan itu dilakukan selaras dengan apa yang disyariatkan dalam kitabnya atau yang dijelaskan oleh Rasulnya melalui sunnahnya. Okay. Poin dia sini yang saya nak bawa sini ialah berkenaan dengan
bahawasanya yang terjadi dalam masyarakat kita ni, yang nak pergi ke kubur nak tawassul dengan si mati. Ziarah kubur tak ada isu. Nanti orang spin apa saya sebut ni. Ziarah kubur tak ada isu. Kita boleh ziarah mana-mana kubur. Mana-mana kubur kita boleh ziarah. Sebab tujuan ziarah kubur itu tudzakirukum bil ayyam, mengingatkan kamu kepada kematian. Bil maut, tudzakirukum bil maut, mengingatkan kamu kepada kematian. Okey. Ziarah kubur isu lain. Ziarah kubur pergi minta dengan si mati dengan dua cara, tawassul dan istighatsah. Yang ni yang kita bincang. Kita bincang yang ni. Istighatsah kita tak bincang. Sekarang ni kita bincang ialah bertawassul dengan si mati. Doa, ya Allah, dengan keberkatan si mati ni. Itu yang kita duk bincang ni. Dengan keberkatan si mati, dengan kesalehan si mati ni, maka permudahkanlah urusan aku macam tu, apa sajalah yang kita nak minta. Okey. Yang diperbahaskan ni ialah isu itu. Dan sekali lagi saya nak sebut sebelum kita tutup ni, isu ni khilaf. Tapi dari segi perbuatan golongan yang awal, dia nak bahas. Dari segi liku-liku yang lebih kurang berbanding liku-liku yang banyak. Tempat yang kurang ancaman, bukan kurang ancaman, kurang bahayanya dengan tempat yang lebih banyak bahayanya. Okay. Yang tak bahaya, yang selamat ialah buat amal soleh banyak-banyak, guna amal soleh sendiri untuk bertawassul dengannya dan minta pada Allah Ta'ala. Itu confirm selamat. Ataupun pergi jumpa mana-mana orang saleh yang masih hidup. Cuma zaman sekarang nak kenal orang tu saleh tak tahu lagi. Masyarakat kita hanya melihat orang saleh ni orang yang mengajar di masjid, ustaz-ustaz. Macam saya sendiri, orang nampak dia ni mesti doa makbul. Kadang-kadang tak makbul pun, doa dia tak laku pun. Dia pun perangai tak elok, dia tipu duit orang, dia pun tak minat perempuan. Macam-macam lah ustaz zaman sekarang. Okay, cuma nak katanya, itu antara benda yang boleh menjadi sebab masyarakat kita tertipu. Masyarakat kita tertipu. Sedangkan orang soleh ni boleh jadi orang yang tebor roti canai pun. Itu antara sebab. Sebab zaman sekarang nak trace orang tu saleh tak tahu. Cuma saya teringat kata-kata apa ni, kata-kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kamu nak tengok orang tu bersih tak bersih, saleh tak saleh, tengok tangan dia. Kalau tangan dia kotor, maknanya duit dia bersih. Tu pandangan dia lah. Tangan bersih ni, duit tak bersih. Tu pandangan dia jugalah. Dia merujuk pada situasi di Mesir. Di Mesir kan corruption tinggi. Okay. Dia kata tangan yang kotor. Sebab orang Mesir kerja tangan tak bersih. Tapi memang tabiat Mesir ni tak bersih pun. Yang duk jabat pun tak bersih. Okay. Dia kata tangan yang kotor itu lebih bersih wangnya berbanding tangan yang bersih diragui wangnya. Maksudnya nak kata, nak cari orang saleh di Mesir ni bukan yang duduk di masjid. Maknanya Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri, dia ada rasa suspicious dengan kawan-kawan dia yang bertaraf pensyarah, yang bertaraf syekh, lebih baik berbanding orang-orang yang kerja kontrak di Mesir ni. Nak katanya, ini pun sebahagian pada orang saleh. Sebab dia orang datang ke masjid tanpa ada upah apa pun, dia orang datang. Dia orang berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Dia orang baca Quran, dia orang hafal Quran. Sebab di Mesir benda tu normal. Ada sebahagian orang yang memang kerja buruh kasar, tapi dalam masa yang sama dia orang hubungan dengan Quran elok. Quran pun hafal. Ada sebahagian orang hebat, tapi dia dibayar gaji. Dia datang kerana sebab dia ada duty pada urusan itu. Kalau dia tidak ada duty yang berbayar, tergantung dia nak datang atau tak nak datang. Tapi orang yang dah buat amal kebaikan tanpa ada bayaran, tanpa mengharapkan pandangan orang, yang ni confirm dia ada bahagian di sisi Tuhan. Cuma zaman sekarang ni nak trace orang saleh. Sebab kita punya masyarakat ni telah mengataskan orang saleh ni hanya pada orang-orang yang mengajar, ustaz, apa-apa sajalah, nak panggil dia syekh ke apa ke. Cuma saya nak katanya ialah tawassul yang paling terbaik ialah dengan amal saleh. Ada pun tawassul dengan orang saleh yang sudah meninggal dunia, ianya khilaf, bukan salah. Cuma saya sebut sini ialah ruang-ruang tergelincir, ruang-ruang penipuan jelas boleh berlaku. Jadi saya rasa kita berpada situ ialah kot. Dalil-dalil yang lain tak perlu baca, sebab dalil-dalil yang lain pun lebih kepada dalil yang hadis maudhu'.
dan juga hadis-hadis yang palsu yang diletakkan dalam ni. Jadi saya rasa insya-Allah pada kali akan datang kita akan terus berpindah kepada isu seterusnya, iaitu isu yang ketujuh. Isu ketujuh kalau kita tengok dalam buku ni ialah berkenaan mengutamakan zikir mufrad berbanding zikir-zikir syar'i yang lain. Zikir mufrad ni ialah Allah, Allah yang tu. Mengedepankan zikir ni berbanding zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Okey. Ini isu yang ketujuh yang akan dibincangkan dalam risalah ni. Okey. Jadi rasanya kita berpada situ je kot untuk pagi ni. Moga Allah Taala beri kepada kita rahmat dan juga berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.